Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adila binti Izzuan daripada kelas DP1A. Pada ini saya akan membentangkan tentang tajuk proses pembentukan Malaysia. Proses pembentukan Malaysia daripada 27 Mei 1961 bertujuan untuk menggabungkan ekonomi dan politik dengan negeri yang lain. Negeri-negeri yang terlibat dalam proses pembentukan Malaysia adalah Sabah, Sarawak, Brunei, Tanah Melayu dan Borneo Utara. Idea tersebut telah diutarakan oleh Lord Beresford dan Malcolm McDonald tetapi untuk menggabungkan dengan negeri yang lain, tetapi idea mereka telah ditolak. Konsep Malaysia telah disuarakan oleh Parti Progresif Singapura dan disokong oleh Muhammad Ghazali, Syafiee dan Tan Chan Leong. Sebelum pengumuman dibuat, Tunku Abdul Rahman ini telah mengadakan persidangan dengan ketua negeri iaitu Lee Kuan Yew, Harold Macmillan dan Sri Abdul Rahman untuk mendapatkan kata persefahaman dan persepakatan. Tunku Abdul Rahman telah membuat pengumuman tentang pembentukan Malaysia di Majlis Makan Tengah Hari di Hotel Edefie Singapura untuk menggabungkan Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura digabungkan dengan Tanah Melayu. Faktor pembentukan Malaysia adalah yang pertama adalah untuk mengelakkan daripada ancaman dan pengaruh komunis, dan yang kedua dapat kemajuan ekonomi bersama dan dapat memajukan Sabah dan Sarawak bersama-sama, dan yang ketiga adalah menjaga hak dan kepentingan bumi putera, dan yang keempat dapat mempercepatkan proses kemerdekaan, dan yang kelima dapat membela masyarakat bumi putera di Sabah dan Sarawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marla binti Muhammad dan saya daripada DP1A. Saya akan sambung pembentangan yang seterusnya iaitu proses pembentukan Malaysia. Proses pembentukan Malaysia merangkumi 4 perkara iaitu yang pertama adalah Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Kaum atau dikenali sebagai JPPK. Yang kedua adalah Suruhanjaya Kobor. Yang ketiga adalah Jawatan Kuasa Antara Kerajaan atau dikenali sebagai JAK. Dan yang terakhir adalah Referendum Singapura. Jadi yang pertama adalah apakah tujuan penubuhan JPPK kepada proses pembentukan Malaysia? Yang pertama adalah untuk membincangkan perkara berkaitan dengan penubuhan Malaysia dan seterusnya untuk menerangkan faedah penubuhan Malaysia kepada orang ramai. Dan pada Ogos 1961 telah berlangsungnya satu mesyuarat dan mesyuarat itu telah dipengerusikan oleh Donald Stephen. Jadi yang seterusnya adalah Suruhanjaya Kobor. Apakah tujuan utama penubuhan Suruhanjaya Kobor kepada proses pembentukan Malaysia? Jadi tujuannya adalah menyiasat fikiran rakyat Borneo Utara dan Sarawak berkenaan kemasukan ke dalam Malaysia. Jadi hasil daripada laporan itu dapati bahawa 1/3 menyokong penuh, manakala 1/3 lagi menyokong tetapi dengan syarat jaminan tertentu, dan 1/3 lagi mahukan kemerdekaan terlebih dahulu manakala 20% menentang. Jadi yang ketiga adalah Jawatan Kuasa Antara Kerajaan atau dikenali sebagai JAK. Ia dibentuk pada Ogos 1962 dengan bertujuan untuk merangka perlembagaan Malaysia. Dan JAK ini telah dipengerusikan oleh Lord Lansdowne dan serta ahli-ahli yang lain. Yang terakhir adalah Referendum Singapura. Apakah tujuan penubuhan Referendum Singapura kepada proses pembentukan Malaysia? Jadi yang pertama adalah untuk mendengar pendapat umum daripada rakyat Singapura mengenai penubuhan Malaysia. Yang seterusnya adalah mencari jalan yang terbaik untuk membina perpaduan kaum dan juga mengetahui syarat kepentingan yang diinginkan oleh rakyat Singapura supaya bersetuju dengan penubuhan Malaysia. Jadi hasil daripada laporan itu mendapati bahawa majoriti daripada rakyat Singapura menyerahkan sepenuhnya kepada kerajaan Singapura untuk membuat keputusan penggabungan Malaysia dan Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuzawani binti Muhammad. Saya daripada kelas 1A, nombor metrik DPH 20202487. Hari ini saya ingin membentangkan pembentukan Malaysia, iaitu reaksi Sarawak, Sabah, Brunei dan Singapura. Okey, reaksi Sabah. Terdapat dua buah parti politik iaitu reaksi Sarawak. Terdapat dua buah parti politik iaitu Parti Bersatu Rakyat Sarawak dan juga Parti Negara Sarawak. Poin yang kedua, Parti Perikatan Sarawak menyokong idea Malaysia serta menyekat pengaruh SUPP. Poin yang ketiga, semua parti menentang pada peringkat awal kerana mereka inginkan kemerdekaan terlebih dahulu. Yang keempat, yang terakhir, pada peringkat akhir
semua parti menyokong kecuali SUPT. Okey, reaksi kedua, reaksi Sabah. Pengumuman Tunku Abdul Rahman tentang gagasan Malaysia telah melahirkan beberapa buah parti politik. Kesemua parti di Sabah akhirnya menyokong. Mereka bersatu membentuk Parti Perikatan Sabah yang mengemukakan perkara 20 dan dimasukkan ke dalam Perlembagaan Malaysia yang baru. Kuasa yang diperuntukkan untuk Sabah dan Sarawak dikenali sebagai hak wilayah asingan. Okey, perkara penting yang disentuh dalam hak wilayah asingan, pertama, ketua negeri. Yang kedua, bahasa kebangsaan. Yang ketiga, agama Islam. Okey, yang keempat, kedudukan istimewa. Yang kelima, pendudukan asal negeri dan haiwan immigration. Yang keenam, kerakyatan. Ketujuh, peruntukan kewangan. Dan terakhir, pelajaran. Okey, untuk reaksi negara Brunei, Sultan Brunei iaitu Sultan Omar Al-Saifuddin, dia telah menyokong pembentukan Malaysia. AM Azhari dan Parti Rakyat Brunei PRB menentang kerana beliau ingin menubuhkan Persekutuan Borneo. PRB melancarkan pemberontakan di bawah pasukan Tentera Nasional Kalimantan Utara TNKU. Tercetus kerana Majlis Mesyuarat Undangan Negeri dan Sultan Brunei menangguhkan keputusan mengenai gagasan Malaysia. Pemberontakan dipatahkan oleh British. AM Azhari disokong oleh Indonesia dan Filipina. Okay, untuk reaksi Singapura, Lee Kuan Yew dan PAP, mereka menyokong usaha pembentukan Malaysia ini. Okay, yang seterusnya, parti ini menginginkan pandangan rakyat mereka sendiri. Barisan Sosialis, Parti Rakyat Bersatu dan Parti Buruh menentang kerana beranggapan pembentukan Malaysia satu jajahan bentuk baru. Yang seterusnya, referendum telah diadakan pada 1 September tahun 1962 dan menunjukkan rakyat inginkan penggabungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ayuni binti Muhammad Dizurul Azman dari kelas DP1A dan memegang kad matrik DPH 202024965. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang reaksi negara ASEAN dan isu-isu yang dihadapi terhadap pembentukan Malaysia ini. Mulanya saya akan membentangkan tentang reaksi negara ASEAN iaitu negara Filipina dan Indonesia. Filipina. Poin yang pertama, Presiden Manggarai dan pegawai tinggi kerajaan Filipina telah membuat tuntutan ke atas Sabah dengan menghantar dan menuntutnya kepada British dengan menghantar surat rasmi pada tarikh 22 Jun 1962. Poin yang kedua ialah dakwaan MRK Sabah pernah terletak di bawah kerajaan Sulu, di mana kini merupakan sebahagian daripada wilayah Filipina. Poin yang ketiga adalah kerajaan British tidak melayan tuntutan ini, malah mememorandumkan kepada Duta Filipina di London pada tarikh 24 Mei 1962. Poin yang keempat ialah Presiden Manggarai membuat kecaman terbuka terhadap penubuhan ini semasa Kongres Filipina pada tarikh 28 Januari 1963. Reaksi negara Indonesia pula ialah poin pertama, pada peringkat awal Indonesia tidak ada apa-apa halangan terhadap penubuhan Malaysia. Poin yang kedua, sebagai bukti, Menteri Luar Indonesia Dr. Subadrio telah menyatakan di dalam akhbar New York Times bahawa Indonesia tidak ada apa-apa halangan terhadap penubuhan Malaysia ini. Poin yang ketiga, selepas beberapa bulan, Indonesia mula menentang terhadap penubuhan Malaysia ini. Poin yang keempat, sebagai bukti, Datuk Soekarno telah melancarkan konfrontasi terhadap penubuhan Malaysia dengan slogan Ganyang Malaysia.
Poin yang kelima ialah Dr. Subadrio telah mengadakan sidang media di rumahnya dan mengisytiharkan penentangan penubuhan Malaysia pada tarikh 11 Februari 1963. Isu-isu yang terdapat dalam penubuhan Malaysia ialah daripada negara Brunei dan juga Singapura. Poin yang pertama, AM Azhari menghantar memorandum kepada Majlis Mesyuarat Undangan Negeri Brunei untuk membantah Parti Rakyat Brunei. Poin yang kedua, parti tersebut telah mencetuskan pemberontakan bersenjata terhadap kerajaan Brunei. Yang ketiga, pemberontakan tersebut berjaya dipatahkan. Yang keempat, kerana parti ini mendapat bantuan daripada Parti Komunis Indonesia. Yang kelima, Tengku Abdul Rahman telah mendapat cadangan bahawa kemasukan Brunei boleh menimbulkan pelbagai masalah politik dan maka penyertaan mereka juga dibatalkan. Negara yang kedua pula ialah negara Singapura. Poin yang pertama, Lee Kuan Yew menegaskan bahawa hal yang terkandung dalam percantuman mestilah ditentukan oleh rakyat mereka sendiri. Poin yang kedua ialah Singapura mengadakan mesyuarat bagi mendapatkan persetujuan daripada negara yang kedua ialah isu yang kedua ialah daripada negara Singapura. Lee Kuan Yew menegaskan hal yang terkandung dalam percantuman mestilah ditentukan oleh rakyat mereka. Poin yang kedua ialah Singapura mengadakan mesyuarat bagi mendapatkan persetujuan yang termaktub dalam kertas putih seperti aspek keselamatan dan lain-lain. Poin yang ketiga ialah jumlah perwakilan Singapura yang masuk ke dalam Dewan Rakyat iaitu hanyalah sebanyak 15 orang sahaja. Yang keempat, kertas putih mengisytiharkan secara rasmi pada bulan November 1961. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami diberi tajuk Proses Pembentukan Malaysia dan kumpulan kami terdiri daripada 4 orang. Apakah faktor-faktor pembentukan Malaysia? Faktor-faktor pembentukan Malaysia yang pertama ialah menjaga hak bumi putera. Yang kedua adalah mengelakkan ancaman komunis. Yang ketiga adalah kemajuan ekonomi bersama. Yang keempat adalah mempercepatkan proses kemerdekaan. Yang kelima adalah membela masyarakat Sabah dan Sarawak. Jadi, apakah proses-proses ke arah pembentukan Malaysia? Terdapat 4 perkara yang merangkumi kepada proses pembentukan Malaysia iaitu yang pertama adalah Jawatan Kuasa Perundangan Perpaduan Kaum yang dikenali sebagai JPPK. Yang kedua adalah Suruhanjaya Kobok. Yang ketiga adalah Jawatan Kuasa Antara Kerajaan atau dikenali sebagai JAK. Dan yang terakhir adalah Keras betul hati SUPP tu. Pastilah. Lepas tu Sabah pula. Sabah ya. Sabah pula dia pun ni kesemua parti Sabah dia pun menyokong. Lepas tu mereka bersatu untuk membentukkan Parti Perikatan Sabah. Kiranya rakyat Sabah ni lagi mudah lah daripada rakyat Sarawak kan? Iya. Tak ada apa-apa, dia orang cuma minta kemerdekaan je. Okey. Lagi? Okey, untuk Brunei. Brunei pula. Untuk Brunei, Sultan Brunei iaitu Sultan Umar Al-Saifuddin. Dia pun menyokong. Lepas tu AM Azhari tu. AM Azhari dan Parti Rakyat Bersatu tu dia pun menentang. Kerana sebab beliau Umar Al-Saifuddin tu ia menubuhkan persekutuan Borneo. Dia orang tak nak sebab dia orang nak tubuhkan persekutuan Borneo sendirilah. Okey. Lagi satu. Singapura. Singapura. Okey, Singapura ni dia Lee Kuan Yew tu dan PAP dia pun menyokong usaha pembentukan Malaysia tu lah. Lepas tu mereka ni nak
aku dengar lah kan, diorang cakap dia Lee Kuan Yew ni dia nak pendapat penduduk rakyat mereka. Kan? Lebih kurang macam tu. Dia pun apa namanya, barisan sosialis dengan barisan sosialis, Safol. Parti Rakyat Bersatu dan apa namanya satu lagi tu, para buruh. Dia pun menentang kerana tak pandai. Aku tahu yang pasal reaksi Indonesia dengan Filipina je. Sebab tu aku tanya yang negeri-negeri lain, negara-negara lain. Ni aku nak tanya apa namanya ni, reaksi negara luar dalam pembentukan Malaysia. Yang Filipina Filipina dengan Indonesia. Yang aku tahu, apa yang aku tahu, first aku akan cakap pasal Filipina. Filipina ni apa yang aku tahu, Presiden Marga Kapal ni dia Marga Kapal. Ya, CAPAL. Ni dia tak bersetuju dengan proses pembentukan Malaysia ni, dan dia menghantar surat rasmi dekat dekat kerajaan British untuk menolak proses pembentukan Malaysia ni. Kiranya macam dia hantar, bukan memorandum bukan. Dia kira hantar surat rasmi lah kepada kerajaan British ni, tapi kerajaan British ni tak layan. Sebabnya bagi mereka benda tu tak penting dan tak benar. Tapi MRK Sabah menyatakan bahawa diorang punya diorang punya wilayah tu pernah berada di bawah wilayah kerajaan Sulu, iaitu wilayah Filipina. And then yang Indonesia pula, apa yang aku faham, pada mulanya diorang ni bersetuju dengan proses pembentukan Malaysia ni. Tak ada apa-apa bantahan langsung. Sebagai bukti, Datuk Subadrio dia menyatakan dekat akhbar New York Times bahawa yang mereka ni memang tak ada apa-apa halangan, memang tak ada apa-apa konfrontasi lah pada masa tu. Tapi selepas beberapa bulan tu diorang menentang, tak tahu kenapa. Tu yang agenda diorang ni. Lepas tu sebagai buktinya, Datuk Sukarno, iaitu Presiden Indonesia, dia menyatakan bahawa dia melancarkanlah dasar konfrontasi ke atas negara Malaysia ni dengan slogan Ganyang Malaysia. So itulah yang tercetusnya ada perbalahan antara kita dengan Indonesia pada masa tu.